Kerana hujung minggu lalu PAS telah mengadakan Kongres Kebangsaannya lah di Kedah, dan menurut ucapan pengulungan Pegawai Pilihan Raya dan Menteri Negeri Kedah Sanusi, telah mengatakan 3 maklumat utama PAS dalam PRU yang akan datang, iaitu pertamanya mempertahankan 3 negeri, keduanya untuk meneruskan perjalanan menjadi parti pemerintah, dan ketiga memenangi sekurang-kurangnya 40 kerusi dan menjadi kingmaker. Apakah pandangan saudara Anthony terhadap kenyataan ini? Yang pertamanya yang saya pertikaikan dan yang saya telah kritik ialah pandangan soal menang 40 kerusi jadi kingmaker. Itu satu pemikiran yang tak begitu sihat. Sepatutnya parti politik bukannya kingmaker. Yang betul-betul menjadi kingmaker ialah rakyat. Rakyat yang menentukan siapa menang, siapa menjadi ahli parlimen, siapa yang membentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi soal parti politik menjadi kingmaker itu satu pandangan yang sombong, angkuh. Itu saya rasa begitu. Yang keduanya, kalau kita lihat sejarah pilihan raya dalam PAS tak pernah menang lebih daripada 27 kerusi. Keputusan paling baik untuk PAS ialah pada pilihan raya umum 99, di mana PAS menang 27 kerusi. Dalam PRU yang lepas, mereka hanya menang 18 kerusi. Saya tidak menafikan bahawa PAS ada kekuatan di beberapa negeri, terutamanya di Pantai Timur. Kita tahu bahawa Kelantan, Terengganu memang kubu kuat PAS selama ini. Kelantan terutamanya dah lebih beberapa penggal 20 lebih tahun. Tapi juga ada cabaran kepada mereka, sebab dah lama tu orang pun dah lihat apakah pencapaian mereka, apakah pentadbiran itu membawa perubahan. Jadi itu saya terpulanglah kepada Kelantan. Tetapi kita masih tahu bahawa, tak menafikan bahawa PAS masih kuat di Pantai Timur, masih kuat di Kedah. 3 negeri ini memang saya tak pertikaikan bahawa mereka ada kekuatan mereka tersendiri. Itu yang akan dilihat dalam PRU yang akan datang. Tetapi untuk menyatakan bahawa PAS boleh menang sampai 40 kursi, itu saya rasa setiap parti sudah tentu akan melihat ataupun meletakkan target yang tinggi. Tapi seperti yang saya kata, PAS keputusan yang paling baik pun 27 kerusi. Itu pun menang kebanyakan kerusi di Kedah, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jadi selain daripada 3 negeri yang saya sebut tu, yang negeri-negeri lain mereka tak punya kekuatan yang ketara. Di Perak mereka walaupun ada sedikit kekuatan, ada sedikit pengaruh di utara Perak, tetapi rata-rata di Perak mereka tak ada kekuatan yang sebenarnya. Di Pahang mereka kekuatannya tidak sehebat UMNO. Kalau di Pahang pun mereka mungkin tak sekuat UMNO lah. Dan selain daripada itu, negeri-negeri di selatan dan di tengah, PAS boleh dikatakan tak ada pengaruh yang besar. Johor mereka tak ada pengaruh dilihat dalam PIN baru-baru ini. Sampai ada perwakilan daripada Johor kata PAS Johor ni dah tak bersemangat. Kempen pun hari tak keluar. Nak minta pemimpin kebangsaan mereka turun lebih kerap ke Johor. Jadi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor tak menampakkan apa-apa kekuatan kepada PAS. Sabah Sarawak lebih dah tidak lagi. Sebab Sabah Sarawak, politik PAS memang tidak diterima langsung di Sabah dan Sarawak. Budaya masyarakat di Sabah Sarawak memang menolak secara langsung ataupun secara total politik PAS ini. Sehingga Sarawak, kerajaan GPS Sarawak kata akan nak berharang Hadi Awang pergi ke PAS pun, pergi ke Sarawak pun. Jadi di Sabah dan Sarawak PAS tak ada kekuatan. Mereka ada kekuatan hanya di beberapa negeri yang saya sebut tadi. Jadi untuk kata mereka boleh menjadi kingmaker, saya rasa itu satu kenyataan yang sombong dan angkuh. Dan saya rasa ini mesti kita pastikan bahawa yang benar-benar menjadi kingmaker ialah rakyat. Bukannya orang politik, bukannya parti politik. Yang membentuk kerajaan, yang memberikan mandat kepada mana parti, ialah rakyat yang menjadi pengundi. Jadi soal kingmaker itu kita serahkan kepada rakyat. Saya juga apabila kenyataan seperti ini dikeluarkan, ada 2 perkara utama yang bermain di minda. Pertamanya, apabila sebut kingmaker ni seolah-olah dia berharapan untuk mengambil kesempatan untuk, macam dia bukannya untuk rakyat tau. Kalau untuk rakyat kita nak cakap tentang polisi dan sebagainya, tetapi dia macam, I nak jadi kingmaker supaya lepas ni I boleh dapat tawaran mungkin kerusi menteri lah, ataupun posisi ataupun jawatan lain. Jadi itu bukannya meletakkan rakyat
pada tempat utama. Dan keduanya, selepas dengar penerangan daripada saudara Anthony, saya rasa statistik ataupun data yang dikeluarkan oleh PAS ni, kadang-kala saya rasa kita kena buat research tentang statistik 40 kerusi dan sebagainya. Contohnya baru-baru ini juga PAS telah mengeluarkan, saya petiklah daripada statement dia, mengatakan dia mendakwa 88% pemberi rasuah terdiri daripada kalangan bukan Melayu. Dan selepas tu dia tak nyatakan sumber pun, dia cakap daripada universiti tempatan. Saya pun nak tanya, universiti tempatan tu kalau sumber ni benar, sila keluarkan. Jadi kita boleh cek macam mana sumber tu dikeluarkan. Tapi persoalan utama adalah, adakah PAS dah berubah? Sebab sebelum ni kita pernah bekerjasama dengan PAS. Macam mana PAS boleh jadi satu parti yang dulu dilihat sangat harmoni, kini dilihat suka memainkan sentimen perkauman dan agama? Itu yang saya rasa politik PAS ini memang dia dah mengalih haluan. Daripada haluan PAS for all, sekarang ini PAS for Malay Muslim saja. Itu dia punya hala tuju tu agak berlainan daripada PAS yang dipimpin oleh Tun Guru Ni Aziz dulu. Ini sesuatu yang amat jelas bahawa mereka mengambil pendirian ataupun jalan yang lebih konservatif, yang lebih ekstrim, yang tidak melihat dan menerima hakikat masyarakat majmuk di Malaysia. Itu sesuatu yang saya rasa bahaya untuk negara kita. Umpamanya apabila mereka menggunakan isu perkauman dalam soal rasuah. Itu satu pandangan, satu kenyataan yang sangat tidak bertanggungjawab. Kerana kita tak boleh racialize corruption ini. Tak boleh dijadikan sebagai satu isu perkauman. Siapa yang bagi rasuah, siapa yang menerima rasuah. Jadi ini adalah satu polemik yang tak sihat. Kalau kata 88% itu pemberi rasuah itu bukan Melayu. Yang 88% terima tu siapa? Jadi kalau kita nak gunakan perumpamaan itu, dia akan racialize rasuah itu. Bagi kita tak melihat kepada isu kaum dalam rasuah ini. Sama ada yang menerima ataupun yang memberi, kedua-dua pihak itu salah. Kedua-dua pihak itu salah. Kalau tak ada yang beri, tak ada yang menerima. Tetapi kalau tak ada yang menerima, tak ada yang beri. Jadi tak bolehlah salahkan mana-mana satu pihak. Bagi saya, dua-dua pihak salah. Yang beri pun salah, yang terima pun salah. Betul. Kalau dia tak terima, mana ada orang beri? Betul. Kalau dia tak sanggup terima, siapa yang boleh paksa orang itu menerima rasuah? Jadi itu bagi saya, dia tak boleh lihat dalam sudut perkauman dari segi pemberi ataupun penerima rasuah itu. Bagi saya dan bagi kita dalam DAP dan Pakatan Harapan, isu rasuah itu salah, full stop. Tak kira siapa, tak kira apa kaum. Kita mesti memerangi isu rasuah itu dari segi budaya kita ke arah integriti, budaya integriti. Dan budaya integriti itu mesti dibudayakan dalam karangan semua rakyat. Bukannya kepada mana-mana satu kaum tertentu sahaja. Dia mesti kepada seluruh rakyat. Jadi isu rasuah itu mesti kita lihat dari sudut bahawa ini adalah satu masalah besar kepada negara kita. Apabila ada rasuah, dia akan merencatkan pembangunan ekonomi negara kita. Dia akan merosakkan masyarakat kita. Dia akan menjadikan masyarakat kita tidak ada satu budaya integriti. Itu mesti dilihat dalam konteks itu dan bukannya konteks perkauman. Jadi apabila PAS nak mainkan isu ini, dia seolah-olah nak letakkan kesalahan itu kepada orang bukan Melayu. Kononnya orang bukan Melayu lah yang merosakkan Melayu. Mengapa ada pemimpin Melayu yang rasuah? Sebab orang bukan Melayu yang bagi. Itu satu kenyataan yang sangat tidak bertanggungjawab. Betul. Sangat-sangat bahaya yang melihat segala konteks ini, segala masalah ini dari sudut perkauman, dari kacamata perkauman. Itu yang kita mesti tolak. Dan kalau dulu, kalau masa PAS bersama Pakatan Rakyat, saya pun sering berceramah di atas pentas PAS. Tak pernah saya dengar pemimpin PAS pada ketika itu cakap macam ni. Mereka apabila cakap, dia kata manusia ni pelbagai ragam. Tuhan mencipta manusia ini pelbagai kaum, tetapi kita tak boleh melihat bahawa kaum ini, kaum itu sebagai satu musuh. Kita mesti lihat semuanya sebagai manusia. Jadi memang betul PAS dia ada agenda agama dia. Dia nak menyebarkan Islam kepada lebih ramai orang. Itu bagi saya tak menjadi masalah. Tetapi kita tak boleh menggunakan agama untuk
melihat ataupun menggunakan hujah itu sebagai satu senjata politik untuk memaksimalkan sokongan untuk partinya, dan juga untuk dalam proses yang sama itu dia menggunakan isu perkauman. Dan ini akan menyebabkan pelbagai perpecahan berlaku dalam masyarakat kita. Itu sesuatu yang saya rasa mesti kita tolak. Saya rasa PAS dah lupa kot Najib ni sebenarnya bukan Cina.